meluangkan masa untuk membantu tugasan kami. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya, isteri saya Putri Ismail dan rakan saya Muhammad Safi, Muhammad Syakir Naim dan juga Arif Azmi. Okey, sebelum kita bukakan temu bual ini, objektif pada tugas saya ini untuk mengetahui tanggungjawab pentadbir dalam menjalankan tugas dan mengetahui cara pentadbir dalam menjalankan tugas dan mengetahui strategi dan hala tuju sekolah. Okey, sebelum tu saya nak demografi Cikgu Haimi dulu. Ya. Nama penuh cikgu. Okey. Nama saya Muhammad Haimi bin Muhtar. Okey. 44 nak masuk 45 lah tahun ni. Dah tua dah. Lepas tu saya menyandang penolong kanan Praia Universiti start tahun 2000, penghujung 2019. Kemudian kalau ikut version saya dulu, saya mengajar kemahiran hidup dengan lukisan teknik. Tapi bila saya dah masuk ke Praia Universiti tu, saya menyandang jawatan penyaras co-curriculum. Jadi saya kena ajar je lah subjek yang ada kan. Sebelum ekonomi dan perniagaan. Tapi sekarang saya dah fokus kepada di tagging kepada subjek ekonomi. Mikro dan makro ekonomi. Okey, apa ni? Tempoh perkhidmatan hampir 18 lah, kalau hujung tahun ini 19 tahun. Dan tempat perkhidmatan saya di Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail dan saya adalah graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor. Okey. Alamak. Nizam mute tu. Okey, maaf. Ingat pakai bahasa isyarat tadi. Okey, pada soalan yang pertama, bagaimana melahirkan persekitaran sekolah yang selesa dan selamat? Okey, bagaimana untuk melahirkan persekitaran sekolah yang selesa dan selamat? Okey, kalau dekat semua sekolah lah, sekolah ni sebelum mentadbir, kita sebenarnya ada satu jawatankuasa khas. Jawatankuasa khas ni dipanggil sebagai jawatankuasa 3S, iaitu jawatankuasa selamat, sehat, S lagi satu apa saya lupa lah. Selamat dan sehat, lagi satu ciri 3S, S lagi satu. Saya lupa S lagi satu. Tapi dipanggil 3S lah. Jawatankuasa ni memastikan persekitaran sekolah ni sentiasa sihat, selamat dan bersih. Tiga tu. Tiga. Semakin besar kawasan sekolah tu, makin besar lah dia punya jawatankuasa dia. Contohnya macam SSTMI ni kita ada asrama kan. Kita ada venue sukan kan. Jadi kawasan dia punya pencerapan itu lagi luas. Maksudnya bagaimana kita nak melahirkan persekitaran sekolah yang selesa dan selamat? Kita kena pertama sekali, kita kena kawal lah melalui apa? Pencerapan ataupun kita sentiasa membuat pemantauan. Jawatankuasa akan membuat dia akan sentiasa membuat pemeriksaan setahun berapa kali. Kemudian kita akan buat laporan. Kita tengok sama ada gangguan ke ataupun ada tanda-tanda yang mendatangkan risiko ke. Contohnya terutama macam venue sukan lah. Kalau kat sekolah sukan ni banyak dekat dengan kawasan laut, banyak yang karat, cepat rosak. Jadi kat situ perlukan penyelenggaraan lah. Penyelenggaraan sama ada kita cat balik, bersihkan ataupun memerlukan penggantian. Jadi kat situ kita kena sentiasa membuat pemeriksaan berkala, pemantauan, sebagai tapi kita sentiasa memantau lah. Jawatankuasa ni pun akan membuat mesyuarat untuk bentangkan. Banyak yang kita nak pastikan ni, bukan saja ancaman dari segi peralatan yang lusuh rosak, kemudahan yang dah tak boleh guna, perabot, kelas-kelas kita kena pastikan kemudaraan dia cukup, pencahayaan, pendawaian elektrik kat bangunan kan. Itu pun perlu dititik beratkan. Selain tu, risiko-risiko yang kita tidak jangka. Contohnya apa?
binatang kan, binatang-binatang berbisa, ular, apa tu yang terbaru ni, semut cali. Pernah dengar semut cali? Semut ni kalau gigit dia melepuh-lepuh. Itu pun bahaya. Kita kena pastikan sekolah selamat daripada ancaman benda-benda macam ni lah. Ataupun adakah sekolah kita dalam lingkungan kawasan banjir ke tak? Tapi biasanya sekolah ni jadi pusat ni kan, pemindahan banjir kan. InsyaAllah tak adalah. Kemudian dari segi saliran, longkang, terutama kalau asrama ni kita nak pastikan sekolah kita selamat daripada denggi, kan? Sebab anak-anak murid kita semua ramai dalam ni. Denggi, monyet, dan macam-macam lah, kebersihan lah. Penyakit kantin, kebersihan dia macam mana dia orang makan, dan banyak lagi lah. Okey, itu tentang melahirkan persediaan sekolah yang selamat. Maksudnya, melalui jawatankuasa, pentadbir kena pantau lah. Selalu membuat pemeriksaan, penilaian, pencerapan dan membuat analisa lah tentang aset-aset dan persekitaran sekolah. Alat pemadam api, laluan kebakaran, semua kena tengok benda tu macam-macam. Latihan kebakaran pun kena buat. Okey. Isniza, tu jawapan saya. Okey tak? Okey. Okey, cikgu. Okey, soalan kedua. Apakah langkah yang telah dibuat bagi meningkatkan prestasi murid? Contohnya macam akademik atau kurikulum. Okey. Azniza baca tadi, cakap tadi, saya tak dengar sebab sangkut. Tapi ni dah okey Dengar suara saya? Okey. Soalan nombor 2 kan? Tadi tu pasal apa tu? Langkah meningkatkan prestasi, betul? Ya, betul cikgu. Yang telah dilakukan, okey. Apakah langkah yang telah dibuat bagi memastikan prestasi murid? Banyak sebenarnya langkah ni. Kalau sebagai pelajar pun, saya rasa kamu pun boleh nampak apa yang cikgu-cikgu kamu buat kan? Pelbagai cara cikgu kita buat kan? Okey, antaranya adalah langkah untuk memastikan akademik prestasi akademik meningkat kita buat apa? Pertama, kaedah pengajaran lah. Kaedah pengajaran, guru perlu mempelbagaikan lagi sumber pendidikan, kaedah pendidikan yang boleh menarik minat pelajar untuk belajar dan fokus. Itu satu. Kedua, dari segi latihan, perancangan, latihan tu penting lah, sama juga macam sukan kan. Jadi belajar ni pun perlu banyak latihan. Tu latihan, teknik menjawab kan, seminar-seminar, motivasi, kelas tambahan, laju pula. Okey kelas tambahan, tutorial kan. Syafiq kan, nanti cikgu ni kan, kelas tambahan, tutorial kan. Banyaklah langkah-langkah yang kita boleh buat kan. Kita ajar pelajar kita masa motivasi tu, bukan saja motivasi tu fokus kepada seminar menjawab, tapi kita pun boleh bagi dia teknik menjadi pelajar yang cemerlang, cara dia nak urus jadual dia belajar. Itu pun penting. Pelajar tak tahu. Kedua, cara urus cara dia nak belajar macam mana jadi pelajar yang cemerlang, ciri-ciri pelajar yang cemerlang. Kan? Itu pun pentinglah. Itu pun penting. Bukan saja teknik lah, teknik menjawab tu memanglah kan gerak gempur dan macam-macam lagi lah. Okey, sini dah nombor 2. Okey, seterusnya, apakah penambahbaikan yang cikgu rasakan perlu dilakukan dalam sistem pendidikan di Malaysia? Wah, ini soalan kebat betul ni. Penambahbaikan Kalau saya sebagai guru lah, saya pun nak jugalah kalau boleh nak rasa macam negara-negara yang maju ataupun sekolah-sekolah elit kat Malaysia kan, di mana pendidikan tu kalau boleh saya pun nak juga kalau ada smart board kan, smart board saya belajar ada tak perlulah cikgu tu nak bawa notebook pergi kelas, tak payah kan, ada smart board tu yang boleh di link terus dengan internet. Saya boleh belajar, saya boleh buat kolaborasi pelajaran saya dengan IT kan. Bila saya nak sebut contoh, kadang budak-budak dia tak boleh nak bayangkan apa yang kita cakap. Tapi
bila dia ada contohnya petikan video kan, atau jurnal, gambar, jadi dia nampak lebih jelas. Itu pada saya lah. Saya nampak tu salah satulah penambakan sistem lah. IT dengan pendidikan ni kena sama-sama naik pada saya. Kena ada. Sekarang kembangan teknologi kan, pelajar, budak-budak pun sekarang lebih suka pada IT ni, benda-benda macam ni. Kan dia akan lebih tertarik, dia akan fokus daripada cikgu bercakap, dia tak dapat bayangkan apa cikgu ni kan. Cakap-cakap tak masuk, nanti dia melayang pergi tempat lain, dan tu dia tidur kan. Itu pada saya lah. Penambahbaikan yang ada dilakukan dalam sistem pendidikan Malaysia, itu salah satulah yang saya nampak lah. Yang lain pada saya okey lagi, tak ada masalah. Okey, soalan yang keempat. Bagaimanakah pihak pentadbiran memastikan PDP dijalankan dalam norma baharu? Norma baharu sekarang teknik pembelajaran norma baharu ada dua Satu secara bersemuka. Kalau macam sekarang ni tingkatan 4, 5 perayu universiti dia dah kena naik kan. Manakala yang lain 1, 2, 3 dia kena dekat rumah PDPR lagi. Jadi kalau bersemuka ni dia punya pelaksanaan norma dia, satu dari segi SOP tu kita kena patuhilah, penjarakan kena pakai mask. Memang agak rimas lah kan, penjarakan, pakai mask dan macam-macam SOP yang perlu kita ikut. Dan pada saya macam mana norma pun kalau pengajian secara bersemuka, bantuan-bantuan, sumber-sumber bahan, kaedah pengajaran, pembelajaran tu pun perlu diperluaskan, perlu dipelbagaikan. Kita tidak boleh bergantung pada dulu orang kata kapur, cakap dengan kapur je. Chalk and talk. Kan? Ataupun sekarang pakai marker pen dengan whiteboard. Kan? Dengan buku saja. Budak tak nak. Sekarang ni koman-koman pun LCD. Zaman saya dulu kalau pakai projektor yang tulis pakai plastik tu kan, tayang tu je pun dah hebatnya kan. Tapi sekarang tak nak. Dia orang nak lagi advance macam saya cakap tadi kan. Kita perlukan LCD. Jadi sebelum nak jadi guru yang dapat menarik minat pelajar, kita kena pelbagaikan teknik belajar kita. Sumber pendidikan kita tu penting. Pelajar kadang lebih advance dari kita. Dia boleh cari. Kan? Jadi itulah dekat pendidikan kita macam guru-guru. Kita tak dibekalkan sekarang. Yang ada dekat mama-maman. Jadi kebanyakan guru ni dia inisiatif diri sendiri. Dia beli sendiri LCD untuk tujuan PDP ni. Itu salah satulah saya nampak. Kalau bersemuka boleh, tapi kita kena sebar luaskan cara pelajaran kita. Kita gunakan bantuan-bantuan teknologi untuk bantu kita lah. Kemudian kalau secara PDPR lagi lah, tak cerita lah. Memang 100% kita kena sama ada kita boleh gunakan kita panggil digital tools in classroom learning D5, kita panggil D5. Kita boleh pakai tu, kita boleh pakai WhatsApp, kita boleh pakai YouTube, kita pakai Google Classroom, kita boleh pakai Google Meet. Contohnya Google Classroom sangat baguslah. Kalau tak jadi pandemik saya rasa benda tu takkan berlaku. Tapi kalau pada saya sekolah sukan, benda tu perlu diteruskan. Terutama kepada pelajar yang selalu banyak keluar ni kan. Google Meet tu sebenarnya amat Google Meet dan Google Classroom pelajar boleh capai dia punya nota kat situ, modul kat situ, dan cikgu boleh rakam pengajaran dia dan masukkan dalam tu dan pelajar boleh lihat. Sangkut oh tak, Syafi je. Okey, itu pengajaran norma baru lah, norma baru. Maksudnya kalau norma baru PDP mungkin secara bersemuka tak nampak banyak beza, cuma bagusnya kita tambah baiklah kita punya kaedah pengajaran supaya dia jadi lebih menarik menarik pelajar. Kemudian kalau secara PDPR online dia banyak dia punya aplikasi yang kita boleh guna dan kaedah dia.
Okey. Okey. Boleh teruskan cikgu? Boleh. Okey, soalan yang kelima. Bagaimanakah cikgu mengagihkan tugas kepada guru dalam suatu program yang dijalankan? Okey, soalan ni Okey, soalan ni macam ni. Macam mana saya nak agihkan tugas? Contohnya saya nak buat satu program, saya nak pastikan siapa cikgu yang akan pegang pos ni, jawatan ni kan. Jadi saya akan bergantung pada beberapa kriteria lah. Pertama, saya akan tengok dari segi kemahiran cikgu tu, skill. Kedua, pengalaman. Ketiga, latar belakang cikgu tu. Dia ada 3. Kan? Skill ni kemahiran. Kemahiran ni kadang orang tak semua orang ada dapat. Contohnya Arif Azmi. Dia suara sedap, lunak kan, macam DJ Lin tu kan. Malam-malam tu kan. Ataupun macam Taizo lah, macam Muhammad Syakir kan, Naim, macam Taizo kan. Mana mungkin dia lebih sesuai untuk menjadi pengacara majlis. Betul? Kan? Pengacara majlis. Kan? Mana saya tahu kan, tengok Okey. Kita tadi Okey. Jadi kita kena tengok kemahiran. Pertama sekali skill lah. Kena pula kalau program tu melibatkan program antarabangsa, ada pelawat daripada luar, kita perlukan guru yang mahir bahasa Inggeris. 2. Lepas tu kita nak buat satu majlis, ada montaj. Kita perlukan guru ataupun guru yang ada kemahiran IT. Contohnya Muhammad Safi kan. Kan? Lepas tu untuk protokol, mungkin Izniza ni kita tak tahu, tapi bila check resume dia, latar belakang, dia dah pernah pergi kursus protokol. Jadi kat situlah kita akan agih dan susun dia. Dan kan kalau nak jadikan dia lebih terancang lah, terutama program-program yang besar-besar lah, memang kita kena tengok dia punya skill, kita tengok dia kemahiran yang sedia ada pada dia, pada guru tu, kemudian boleh tengok yang latar belakang. Biasanya kalau cikgu-cikgu yang dah lama dia pergi pindah sekolah baru tu tak tahu skill cikgu tu. Macam mana dia nak tahu? Dia tengok latar belakang. Cikgu tu kadang-kadang pun dia tak nak bagi tahu. Kan? Tak nak beritahu lah, nanti aku je lah jadi pengacara. Contoh. Jadi sebenarnya jadi pengacara lagi senang. Kan? Senang je, cakap je lah. Cuma nak sediakan teks je lah kan. Dia ada skill lah. Orang pengacara ni ada skill. Masing-masing dia ada skill dia. Cikgu yang jaga jamuan, dia ada skill jamuan kan, dia tahu berapa orang nak masak ni untuk sediakan makanan ni macam mana, berapa kuantiti dia kan, macam mana menu yang sesuai kan, dia banyak dia punya sudut yang kita kena tengok. Okey, Yasniza, itu jawapan saya. Okay, terima kasih Cikgu. Jawapan yang menarik. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Bagaimana cikgu memainkan peranan dalam mencapai tujuan falsafah dan matlamat pendidikan sesebuah sekolah? Okey, nak mencapai falsafah pendidikan misi sekolah. Sekolah kita, kalau ikut visi kita ni kat sini, visi kita nak melestarikan pendidikan yang berkualiti, nak hasilkan pelajar yang baik sasiah dia, pendidikan yang baik kan. Kemudian objektif dia tu, kita nak lahirkan atlet yang bertaraf kebangsaan dan dunia kan. Macam mana saya nak dapat macam tu? Okey, sebagai seorang pentadbir banyak banyak aspek yang kita kena tengok lah. Ciri-ciri ataupun sudut lah. Contohnya, bagaimana nak memastikan kita nak capai matlamat tu. Pertama, dari segi pembudayaan lah. Contohnya sekolah sukan, kita nak budayakan macam mana kita nak pastikan matlamat kita untuk melahirkan atlet yang bertaraf dunia ataupun antarabangsa. Tengok daripada segi coach dia macam mana. Setiap
setiap sektor tu perlu main peranan, walaupun tak semestinya sukan jurulatih je yang berperanan. Tak boleh. Dari segi ekonomi, sektor ekonomi pun dia berperanan. Guru-guru bukan mengajar saja, dia pun kena bersama-sama. Contohnya ada guru ni dia menjadi chaperon kepada tim ni, menjadi penyelaras kepada pasukan ni, menjadi pengurus kepada pasukan ni. Kan? Nampak macam mana? Guru akademik dan sukan tu dia saling berkolaborasi untuk mencapai matlamat tu. Maksudnya kerjasama kena ada. Kena wujudkan kerjasama. Tak boleh nanti ada blok jurulatih, akademik. Kan? Tak boleh. Kedua, perancangan lah pada saya yang penting. Satu, pastikan perancangan. Perancangan apa yang dia nak buat. Macam mana nak lahirkan atlet tu. Dia perlukan ada key performance index, kena tetapkan. Setiap sektor kena tetapkan untuk mencapai matlamat tu. Sebab tu dalam pendidikan setiap sekolah ditekankan tentang perancangan strategik setiap 5 tahun. Apa yang hendak dicapai oleh contohnya sektor sukan. Lepas tu sektor sukan ni pecah-pecah mengikut jenis sukan. Kalau akademik dia pecah pula dua. KSSM, KSSR kat sekolah kita, sekolah sukan ni dia ada 3 kan. Sekolah menengah, sekolah rendah, pra-universiti. Setiap sektor ni dia ada KPI dia masing-masing. Baru dia boleh capai. Macam mana nak capai? Kena pembudayaan pula tadi tu kan saya cakap kan. Pembudayaan daripada visi utama dia. Lahirkan atlet, pembudayaan visi kedua dia untuk macam mana nak lahirkan pelajar-pelajar pra-universiti yang kelulusan dia cantik kan, sasiah dia bagus kan, tu. Banyak ni sebenarnya yang ni, macam-macam. Kita memupuk hubungan yang positif antara guru dengan guru, guru dengan jurulatih, itu penting, itu peranan pentadbir sebenarnya. Kan? Memupuk hubungan tadi, saya macam cakap lah tadi, macam Izniza kan, dia hoki perempuan dulu. Dia ada coach dia. Tapi dia tetap ada guru pengiring dia perempuan. Guru pengiring tu akademik. Kadang dia tak tahu pasal sukan tu, tapi kat situ dia dah belajar. Kan? Sama-sama boleh membudayakan benda tu. Kan? Kemudian banyaklah pengurusan keuangan yang cekap pun penting. Kemudian pencerapan. Contohnya penekanan sukan, dia akan sentiasa membuat pencerapan. Tengok macam mana latihan dijalankan. Sama ada latihan itu sesuai ke tak sesuai. Kalau tak sesuai, kenalah buat bagi dorongan, teguran, beri cadangan. Ni tak sesuai ni untuk atlet tingkatan 1 tu. Ni tak boleh, dia tak boleh pergi gym. Bantut ni budak ni. Dia nanti dulu, tahan dulu. Macam ni. Mungkin atlet ni kena makan apa, dia kata macam ni. Kan? Itu contoh dia lah. Kalau akademik pula, pentadbir, penekanan akademik atau penekanan perayu, dia kena bagi cadangan, bagi teguran kepada cikgu tu kan. Mungkin bagi cadangan kaedah yang mana lebih sesuai. Tu. Kemudian selain tu bukan pada guru, kita kena bagi penghargaan pada guru-guru pentadbir lah kan. Sentiasa memberi galakan, sokongan. Dan kepada pelajar, kita cuba bagi ganjaran. Kita bagi dia anugerah. Dan last kali kita sentiasa membuat postmortem, penilaian dan langkah penambahbaikan. Okey, Sniza panjang nanti saya kalau cakap tak berhenti. Okey, soalan seterusnya. Baiklah, kita akan ke soalan seterusnya. Arif. Bagaimanakah pentadbir menguruskan isu kewangan yang tertunggak? Ulang balik Arif, sangkut dah. Sangkut, tak dengar. Tak apa cikgu, biar saya yang bacakan. Okey, soalan kedua. Okey. Saya ulang saja. Okey. Okay, mungkin dah ada problem. Okey. Lain Arif dia. Bagaimanakah pentadbir mengurus isu kewangan yang tertunggak?
Sebagai contoh, adakah guru yang terpaksa mendahulukan duit mereka untuk sesuatu program? Okey, dia macam ni. Kalau sistem sekarang untuk melaksanakan satu program, sekarang kita ke arah negara maju. Semua perolehan ataupun perbelanjaan perlu dilakukan secara online. Pendahuluan kalau yang untuk tunggak ni. Jadi nanti kita akan mohon pendahuluan PABG, bila duit tu dah turun kita akan kembalikan pada peserta ibu bapa dan guru. Biasanya macam itulah. Dah ambil kan? Batch awak ada lagi kan masa tu? Dan lagi 3 minggu nak SPM. Sebab apa? Sebab tak
tu macam saya cakap lah, setiap tahun 2 kali kita akan buat pencerapan formal. Dia ada borang, dia kena isi apa semua kan, tengok cikgu ni macam mana gini. Itu formal. Kalau tak formal ni, bila-bila masa saya panggil cikgu tu. Cikgu, tadi saya tak tengok cikgu mengajar baguslah cikgu. Selalu cikgu kuatlah cikgu kan. Tapi kalau cikgu tambah lagi cikgu dengan bahan bantuan, guna apa tu ICT ke gadget ke, tu lebih baik. Macam mana? ICT tu lebih baik kan. Kita kena bagi satu cadangan yang untuk menambah dia dimasukkan lagi PDP yang lebih berkualiti, teknik pengajaran ataupun kadar latihan yang cikgu bagi ni bagus, tapi bagus dan lebih baik jika cikgu buat macam ni kan. Cikgu asingkan mana yang lemah kat sini, yang bagus kat sini, ataupun cikgu pecahkan dalam kumpulan tu ada pelajar yang menguasai dan pelajar tak menguasai. Jadi yang menguasai ini akan jadi mentor contohnya kan. Itu cadangan kita. Okey. Kemudian memberi kita galakkan guru-guru kita untuk menambah kemahiran ataupun ilmu dengan menyertai pelbagai kursus-kursus yang dijalankan lah sama ada oleh KPM, KPT, pergilah ataupun kursus ICT. Kita kena galakkan lah. Kita nak lahirkan guru kualiti, kita kenalah bagi dia dapat input yang baru kan. Kalau tidak, tak dapat lah. Kan tu galakkan. Kemudian kita boleh sediakan sumber. Cikgu kita ni minat mengajar bagus ni. Tapi cikgu macam mana saya nak mengajar, saya ada LCD, saya ada notebook kan, saya nak kolaborasikan dengan dunia IT tapi wifi tak ada kan. Contoh apa boleh buat, mungkin sekolah boleh usahakan lah cari dana untuk pasang wifi ataupun minta sumbangan, adakan smartboard, LCD ke contohnya. Pernah dulu kat sini macam mana saya nak galakkan cikgu-cikgu Perayu menggunakan teknologi sebab ramai dah ada notebook dan walaupun ada kegagalan internet, tapi masing-masing cikgu ni dah adalah internet yang kukuh, unlimited kan. Jadi macam mana dia perlukan apa? LCD masa tu ada satu je, 2. Jadi macam mana saya dalam mesyuarat dengan PIBG, saya mohon dengan PIBG untuk pendahuluan. Masa tu ada 13 orang guru. Saya minta berapa belas ribu untuk pembelian LCD untuk guru-guru ni, dan guru-guru ni akan membayar secara angsuran selama 10 bulan. Alhamdulillah berjaya. Jadi bila ada ni seronok tau tengok. Tengok cikgu-cikgu ni mengajar pakai alat-alat macam ni kan. Dia pembelajaran pun akan jadi seronok. Okey, kemudian kalau lebih baik yang seterusnya macam mana jadikan guru kualiti, kita ada pementoran. Maksudnya guru-guru senior-senior ni boleh jadi mentor kepada guru-guru yang baru. Jadi diorang ada guide lah, kalau tak tahu dia boleh belajar. Boleh dapatkan ilmu-ilmu yang diorang tak ada lah. Tak ada. Kemudian kita tidak boleh kita bagi macam mana kan? Komunikasi tu kalau boleh jangan ada gap terlalu tinggi. Maksudnya biar kita dengan guru tu tak banyak halangan lah. Dia bebas untuk menyuarakan pandangan dia, kita pun boleh bagi pandangan kita. Kadang-kadang tak semestinya orang tu baru ilmu dia cetek, kadang-kadang dia lagi advance sekarang dengan keadaan global sekarang ni kan, dengan yang tak terbatas ni. Orang boleh dapat mana yang lebih advance buat satu kajian, dia akan dapat yang lebih baik. Kemudian untuk galakkan guru-guru tu untuk buat jurnal, buat research ataupun dia buat kajian tindakan, contohnya menyelesaikan apa-apa isu okey. Saya rasa itulah kot jawapan saya. Panjang lagi nanti kan. Tak habis lah. Okey, itu soalan berapa tadi, nombor berapa? 9 Okey, Gus, soalan last bagi
sesi temubual hari ni cikgu. yang perlu ditikatkan dalam perancangan Perlu ditikatkan dalam perancangan pembangunan kurikulum dan kurikulum sekolah. Okey, apakah yang perlu dititik beratkan dalam perancangan? Okey, pada saya lah dalam sesi pembangunan sekolah perancangan, apa yang saya perlu titik beratkan dalam perancangan adalah dia punya objektif ataupun sasaran kita lah. Apa yang kita nak sasarkan. Kalau kita tak tahu apa sasaran kita, kita tak tahulah apa yang kita nak buat. Kan? Apakah sasaran kita? Apakah KPI kita? Contohnya, sebuah sekolah ni dia nak sasarkan apa? Subjek Bahasa Melayu. Dia nak pastikan semua pelajar dia mendapat keputusan kepujian. Itu yang penting. Sasaran kena ada. Kalau sasaran tak ada, tak adalah. Contohnya sekolah sukan, atlet hoki contohnya, ataupun rugby. Setiap coach dia ada sasaran dia. Berapa orang pelajar yang ditarget akan ke peringkat kebangsaan ataupun mewakili negara ataupun akan ke sukan SEA ataupun ke sukan Commonwealth, Olimpik dan seterusnya. Kan? Macam tu. Dalam perancangan tu, pada saya dalam perancangan tu dia kena ada sasaran. Sasaran, bila sasaran ada barulah dia akan fikirkan strategi dia. Macam mana nak dapat sasaran tu. Dia kena ada, baru dia susun dia punya strategi dia. Strategi pelan taktikal dia, pelan operasi dia. Kan? Okey, tu kot. Saya rasa saya rasa okey lah tu. Jawapan saya tu. Cik Muhammad Syakir, okey, Cik Muhammad Syakir Okey, cikgu. Okey, sekian sahaja soalan-soalan untuk diajukan kepada Cikgu Haimi untuk pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Haimi kerana sudi meluangkan masa dengan kami untuk sesi temubual ini. Okey, saya pun di kesempatan ni nak ucapkan terima kasih lah pada bukan-bukan pelajar ni dan pelajar UPM lah khususnya Fakulti Pendidikan lah kan ni kan sebab yelah buat kajian apa ni kira study case lah kan, study case dalam sekolah. Baguslah, saya nampak ni bagus sebenarnya satu program yang bagus lah bagus. Kemudian saya minta maaf agak tertangguh sebenarnya Izniza panjang. Biasalah ini pun sebenarnya ada kesibukan hari ni, dah beberapa orang nak jumpa saya tu, saya dah ketepi-ketepi saya suruh hold dulu. Saya nak habiskan, nak settlekan juga. Sebenarnya ada lagi beberapa grup pelajar yang sebenarnya setiap tahun saya dapat buat macam ni sebenarnya. Setiap tahun ada. Ada lagi satu grup tu tim junior kamu, tapi yang tu saya terpaksa tolak sebab saya terlalu padat masa saya. Saya minta maaf lah. Jadi itulah kalau ada kekurangan tu kelemahan pada diri saya ni, yang baik tu datang daripada Allah SWT lah. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Semoga menjadi pendidik yang berkualiti, yang cemerlang dan terbilang. Berjaya dunia akhirat. Okey? Sekian saja daripada saya. Terima kasih, Go.